guys, hello everyone. If can dengar my suara, boleh help comment. Yeah, so today we got new face from our side. Yes, recognize this handsome guy ah? Nanti handsome guy dia akan buat introduce sendiri. Okay, so today our topic for tonight punya BDM is public goal lah. So nanti Encik Haikal Hisham akan introduce dia punya own experience lah. Macam mana dia start dia punya as dealer punya apa. Sorry, my Malay sometimes not so good. I tak boleh fikir the word sometimes. Macam mana dia start lah dia punya perjalanan. Okay, remember the word. Macam mana dia start perjalanan. So, if let's say you guys yang baru register, boleh tolong share this video. So, because today is Encik Haikal kan, dia first time buat BDM. So, hari ni dia ada some special lucky draw for you guys. So, you guys kena tolong, kena help share for this Facebook live video, and then ada dua lucky draw lah. From one lucky draw is from my side lah. So another lucky draw is from Encik Haikal punya side lah. So that's why you guys kena share out share out on apa Facebook live today. Okay. Boleh tag you punya guys ke kawan ke, ada register the link lah. If let's say the link nanti you guys tak dapat cari, I will try pin at the comment side. Okay. I think the link a bit problem, tak apa. So nanti bila sementara Encik Haikal Hisham dia start dia punya presentation, I will try my best amend. I will pin the link at the comment side. Sorry guys, I don't know why the link tak okay. Okay, so kita tak mau waste masa lah. I akan pass my speaker today is Encik Haikal Hisham. So he is newly upgrade our master dealer lah from brand SPB. Yes, so later if let's say you guys got any question or apa-apa benda yang tak faham, boleh try comment dekat comment side. So we will try our best to answer your question. Tunggu I think lagi dua the link. Okay, boleh? Nanti I amend lah. So bila Encik Haikal Hisham dia recommend sendiri, dia present tu, I will amend at my side. No kancong. Okay guys? Okay, so let's start tonight punya Facebook live. Okay, welcome Encik Haikal Hisham. Welcome. Okay, thank you Miss Lo. Welcome. Okay, alright. Assalamualaikum dan hai semua. Okay, first of all saya nak buat testing suara dulu dengan video test. Kalau suara saya clear, bagi reaction love. Bagi reaction love. Banyak-banyak love. Love. Okay, boleh? Boleh. Okay, banyak. Okay, banyak tu. Oh, right. Banyak love. Okay, right. Okay, kita mulakan lah. Okay. Seperti yang diperkenalkan oleh Miss Lo, nama saya lebih dikenali sebagai Haikal Hisham, and I'm just baru saja di-upgrade jadi master dealer. Okay, my PG code is PG 0068 006. Okay, so today presentation is about anak muda dan emas. Okay, so tapi jangan risau walaupun anda sudah berusia, jangan rasa anda berusia. Anda just kena rasa jangan rasa tua ataupun jangan rasa ni. Sebab kalau kita selalu berfikir dengan perasaan muda, jadi mudahlah kita. Okay, alright. So a little bit about me. Saya daripada team Amazing JE24K di bawah bimbingan Mama Azizah Hassan dan juga Puan Mazlifah Umar, ataupun lebih dikenali sebagai Kak Ina. Ramai tak kat sini audiens yang datang daripada Amazing JE24K? Okay, kalau ada tolong bagi love sikit.
Okay, alright. Nampak banyak love. Okay. Okay, kita mulakan lah. Okay. Alright, so ini introduction daripada saya lah. Okay, so umur saya masih lagi 26 tahun. So consider sebagai boleh katakan muda lah. Okay, so saya background pendidikan saya datang daripada Mechanical Engineering daripada UTP, Universiti Teknologi Petronas. Currently saya ada kerja hakiki iaitu sebagai seorang production engineer. Okey, kemudian saya buat bisnes public gold ini walaupun secara part time tapi saya lakukan secara full time. Okey. So jadi saya mula menyimpan emas di public gold ini sejak daripada tahun 2016 lagi ya. Start daripada 2016 iaitu masa saya second year di UTP. Okey, kemudian saya upgrade diri saya menjadi normal dealer. Lepas tu daripada normal dealer saya upgrade kemudian lagi kepada priority dealer. So perjalanan saya ni daripada 2017 sampai ke 2019 saya menyimpan emas di public gold dan juga saya menjadi dealer yang aktif di public gold. Okey, lepas tu alhamdulillah Disember 2020 yang baru ini saya telah pun di-upgrade ataupun telah dinaik pangkat menjadi master dealer di public gold. Okey. Lepas tu insya-Allah dalam Januari 2021 ini saya dalam enroll untuk menjadi founder master dealer di public gold. Okey, untuk menjadi founder master dealer public gold ni anda perlu perkenalkan bisnes public gold ini kepada 500 orang new customer dan juga personal sales anda peribadi perlu lebih daripada RM500,000. Okey ya. Tapi secara keseluruhannya so far saya berjaya membimbing lebih daripada 600 orang. Dan saya boleh katakan daripada grup saya ni 70% ni daripada orang-orang muda. Orang-orang muda, orang-orang yang orang panggil apa, walaupun mereka berusia pun saya anggap muda. Kan? Sebab kalau nak rasa muda, dia kena berkawan dengan orang muda. Okay, so tuan-tuan dan puan, yang ini adalah saya punya social media lah. Saya kerap aktif di Facebook dan juga Twitter. Tuan-tuan boleh tulis saja Haikal Hisham, akan terus keluar saya punya profil. Okey, baik. So saya tengok dekat sini, besar sangat. Okey, semuanya okey ya. Kita pergi terus ke next slide. Okey, baiklah. Okey, ini konten secara keseluruhan perjalanan seminar kita pada hari ini. Okay, first of all saya akan ceritakan macam mana saya boleh terlibat dengan emas, macam mana saya boleh menyimpan emas. Lepas tu saya juga akan share bagaimana kita nak menjana keuntungan apabila kita nak simpan ataupun labur emas. Nombor 3 saya akan share apa manfaat tuan-tuan dan perempuan yang akan dapat bila tuan-tuan simpan emas. Lepas tu nombor 4, apa sebab-sebab tuan-tuan perempuan kena pilih public gold sebagai tuan-tuan punya pilihan dalam membeli emas. Lepas tu nombor 5 saya akan share sedikit sebanyak tentang strategi simpanan emas dalam 2021 ini. Last but not least, sebabkan ini first time saya punya FB Live di public gold, saya akan buat lucky draw, special lucky draw. Ini khusus datang daripada saya ya. Okey, baik. Alright. Kita baca sikit komen-komen. Okey, semua okey ya. Okey, kalau slide tak clear ataupun suara tak jelas, inform, tulis je kat komen saya baca. Okey, Miss Loh. Okey, baik. Saya nak share macam mana perjalanan saya mula menyimpan emas ni ya. Ia bermula dengan satu nasihat daripada super senior saya. Kenapa saya panggil super senior? Sebab waktu saya form 1 di sekolah menengah, dia form 5. Kemudian bila saya masuk ke UTP tahun 2016, waktu tu saya dapat pinjaman mara. Alhamdulillah saya dapat pinjaman mara. Jadi saya dapatlah allowance daripada mara tersebut. Okey, lepas tu bila saya jumpa dengan super senior saya ni. Okey, super senior saya ni pun dia pun dapat mara dan juga kami dalam satu kos yang sama.
So jadi bila kami bersembang, dia bagi satu nasihat yang sangat-sangat penting. Dia cakap apa? Dia cakap hang kena simpan duit elang bulan hang sejak daripada awal lagi. Jangan jadi macam aku. Nak dekat Grab pun nak kena cekau duit lagi. Lepas tu saya pun pelik lah sebab waktu tu dia dah final year. Kita junior-junior ni kena dengar lah apa yang super senior kita ni bagi nasihat kan. Lepas tu dia cakap sebenarnya di UTP ni MARA daripada pinjaman MARA tu sebenarnya tak cukup untuk cover segala yuran yang UTP bagi. So jadi saya pun macam nak kena tambah ke? Berapa nak kena tambah tu? Lepas tu saya pun check balik surat pinjaman MARA. Lepas tu saya compare dengan saya compare dengan total yuran pengajian UTP. Okey, lepas tu bila saya check, ya Allah, kurang dekat RM5,000. Lepas tu saya pun dah macam, mana nak cekau RM5,000 ni? Sebab kalau saya tak bayar habis, nanti saya tak boleh grab daripada UTP. Okey, lepas tu saya pun terperanjat tapi saya bersyukur sebab super senior tu bagi tahu kat saya masa saya first year. Lepas tu saya pun rancang, saya target saya nak kumpul RM5,000 untuk pengajian saya yang untuk saya bayar yuran kat hujung-hujung tahun tu lah. Okey, lepas tu formula yang saya pakai waktu tu ialah saya pakai aku nak kena kumpul RM5,000, lepas tu aku nak kumpul dalam masa 4 tahun. So jadi saya buat 12 bulan darab dengan 4 tahun. Lepas tu RM5,000 tu bahagi dengan jumlah tersebut. So jadi saya pun dapatlah RM105 sebulan. So jadi saya pun cakap nak kena menyimpan RM105 tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah. Lepas tu tahun pertama saya cuba simpan di tabung haji. Saya buat auto debit. Saya buat auto debit, maksudnya daripada elang yang MARA hantar kepada saya tu, saya terus potong sebulan 100 dekat tabung haji. Tapi tuan-tuan dan perempuan, tapi apa yang berlaku ialah setelah setahun saya cuba menyimpan di tabung haji, simpanan saya tak lekat. Sebabnya apa? Sebab saya link tabung haji saya tu dengan Maybank. So, jadi nafsu sebagai seorang pelajar ni dia membuat-buat lah. Kita nampak kawan kita tukar phone baru, kita rasa nak ikut. Kita nampak kawan kita beli kasut baru, kita pun rasa macam nak gak beli kan. Lepas tu saya macam ya Allah tak menjadi ni. Tapi nak kena cukupkan RM5,000, kalau tak aku tak boleh grab. Tahun kedua barulah saya jumpa dengan emas. Saya jumpa dengan emas ni disebabkan waktu tu saya tengah cuti SEM di UTP. Saya cuti SEM di UTP, lepas tu saya ada masa terluang. Saya pergi ke satu seminar yang dianjurkan oleh Public Goal di branch Sungai Petani juga. Waktu tu di branch yang lama. Waktu tu speaker dia waktu tu adalah mentor saya sendiri, adalah Kak Ina. Saya pun join je lah, saya duduk dalam 2 jam saya dengar. Lepas tu Kak Ina tu cakap, kalau anda boros, cubalah simpan emas. Lepas tu saya pun macam, dia ni nak kata kat saya apa-apa kan. Lepas tu tak apalah, saya pun mencuba dulu. Macam saya ni, saya suka jenis cuba dulu lah, kita try dulu. Lepas tu saya mula simpan emas. Saya gunakan account Gap lah. Account Gold Accumulation Program sebab saya rasa untuk student ni guna account Gap adalah yang paling terbaik lah. Sebab boleh mula dengan 1900. Lepas tu saya konsisten simpan sebab tadi saya target sebulan 100 kan. So jadi saya tolak 100. Lepas tu teknik yang saya gunakan ialah saya top up Gap ni di waktu Public Goal ada seminar yang fizikal ya. Sebelum COVID ni, tuan-tuan nak tahu, Public Goal dia buat seminar ni khas dekat branch dia. So jadi saya beli Gap waktu tu, lepas tu saya pun layak untuk lucky draw di Public Goal. Waktu tu hadiah utama untuk lucky draw di Public Goal ialah emas 0.5 gram, tuan-tuan dan perempuan. Saya sebab konsisten selalu pergi ke seminar, selalu pergi dengan talk, adalah ilmu pun dapat jumpa orang-orang hebat. Lepas tu saya terus terang lah, dia cakap lah, saya rasa hampir ke 5 gram emas percuma Public Goal bagi kat saya. 5 gram tuan-tuan perempuan, 5 gram kalau sekarang darab dengan 261,
Oh ya Allah, alhamdulillah tu nikmat yang sangat-sangat best lah. Okey, lepas tu saya mula simpan konsisten. Bila saya nak grad, saya gunakan sedikit emas saya tu untuk saya bayar yuran. Memang cukup-cukup lah dan lebih pun sebenarnya. Sebab waktu tu saya mula simpan emas, harga emas RM182. Sekarang dah 261 lah tuan-tuan. Saya jual waktu tu, tak silap saya jual Oktober 2019. Waktu tu tak silap saya dalam 220 kot harga emas, satu emas kan. Saya jual di Public Gold, lepas tu saya gunakan duit tu untuk bayar yuran. Lepas tu siap ada extra duit lagi. Apa yang saya buat dengan duit extra ni? Saya upah kawan saya untuk photoshoot combo. So tuan-tuan boleh tengok lah dekat sini. Ni gambar combo saya. Kalau handsome, tolong bagi emoji yang gelak-gelak sikit. Okay. Right. Okay. Saya baca komen sikit lah. Oh, untung betul student dah simpan emas demi masa sungguh amat adalah kerugian. Okay. Right. Okay, wah banyak dia orang bagi gambar gelak-gelak ni. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Okay, alright. Kita pergi ke next slide ya. Okay, baik. Saya nak share dekat sini tuan-puan satu fakta tentang emas ni. Okay, pertama sekali saya rasa tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu macam mana tu sebenarnya emas. Okay, emas ni sebenarnya dia adalah aset yang pasif. Aset yang pasif ni maksud saya ialah kita boleh dapat keuntungan dengan capital gain saja. Maksudnya kita beli harga rendah, kemudian kita jual pada harga tinggi. Emas ni dia tak seperti ASB, tak seperti tabung haji yang di mana kalau tuan-tuan simpan, hujung tahun tuan-tuan akan dapat dividen, tuan-tuan akan dapat bonus. Emas juga tak sama seperti hartanah. Hartanah kita boleh sewakan kepada orang lain, kemudian kita akan dapat cash flow daripada situ. Emas tidak. Emas tidak ada perkara demikian. Tapi selagi kita tak jual, kita tak akan rugi. Kita tak akan rugi. Sebab apa saya cakap begini, tentang kejap lagi next slide saya akan ulas lagi ya. Kenapa selagi kita tak jual, kita tak akan rugi. Alright. Kita beralih kepada gambar yang saya bagi kat sini. Gambar ni saya ambil directly daripada mentor kewangan saya sendiri ya. Orang yang directly ajak saya since saya second year di UTP. Iaitu Dr. Azizul Azli Ahmad. Dr. Azizul Azli Ahmad. Saya dengan Dr. Azizul ni sebenarnya kami dah kenal lama dah. Tapi cumanya belum sempat berjumpa depan-depan lagi ya. Dr. Azizul waktu di Perak tu, Dr. Azizul duduk di UTM Seri Iskandar. Saya pula duduk di UTP. Jarak dah 5 minit lah. Tapi kami belum dapat berjumpa muka demi muka. Tapi jumpa Zoom tu banyak kali lah. Okay, right. Berbalik kepada purata harga emas yang ditunjukkan oleh infografik Dr. Azizul ni ya. Okay. Tuan-tuan boleh tengok tahun 2000 harga emas ni sebenarnya 35 gram je. Lepas tu sampai 2010 dah naik sampai 110 gram. Tapi tuan-tuan puan, tahun 2015 emas pernah jatuh iaitu dia pernah jatuh RM150 per gram. Waktu 2012 ni kira peak RM180. Orang cakap kata harga emas takkan pernah jatuh, takkan pernah turun. Tapi 2015 dia dah turun. Kemudian dia naik balik 170. 2017 dia naik balik 185. 2019 pun dia pernah sampai 198.
last kali 2020. 2020 ni average dia 285. Tapi tahun lepas harga emas pernah cecah RM304. RM304. So jadi tuan-tuan dan puan, secara puratanya kenaikan emas ni adalah 450% sejak 20 tahun. Dengan kadar inflasi 20 tahun ni 150%. So jadinya emas ni tuan-tuan dan puan adalah satu item pelaburan yang cukup baik kalau kita ada ilmu dengan dia. Tuan-tuan dan puan kena ingat begini. Bukan emas yang buatkan kita kaya, tapi dengan ilmu dia. Okay, baik ya. Alright. Okay. So saya nak cakap kat sini tuan-tuan dan puan, macam saya cakap tadi, tuan-tuan dan puan perlu faham pasal emas ni ya. Okay, alright. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan jumpa orang yang promote beli emas, lepas tu dapat bonus dengan dividen, apa tuan-tuan dan puan nak buat? Minta tulis dekat komen lah. Apa yang nak buat? Ya betul, jawapan dia tuan-tuan dan puan kena lari saja, jangan tak percaya. Nak promote macam dia juga, ini semua scam je. Betul. Emas ni saya cakap tadi, kita kena faham dulu macam mana semua. Okay, alright. Nasihat saya mudah saja, tuan-tuan dan puan, lari dulu 10 km, lepas tu tinggalkan dia terus. Dah lah lari dapat bakar kalori, lepas tu lari daripada rugi simpan emas. Rugi daripada join scheme tu. Okay, alright. Lepas tu, misal kata tuan-tuan dan puan nampak harga emas turun, apa tuan-tuan dan puan nak buat? Oh, borong. Kentut. Okay. Baik. Tambah gram. Okay Alright. Okay. Ini saya bagi general information macam mana tuan-tuan dan puan nak untung dengan emas. Okay, alright. Kat sini saya nak share. Kalau tuan-tuan dan puan nak untung lagi dengan emas, tuan-tuan dan puan kena kenal posisi tuan-tuan dan puan dalam emas ni. Okay. Dalam emas ni secara general dia akan ada 3 kategori. Okay, kategori yang pertama saya panggil sebagai penyimpan emas. Okay, penyimpan emas dia fokus pada matlamat dia. Okay, saya bagi contoh. Kalau kalau ada kawan-kawan kita yang belum kahwin lagi, tapi dia ada planning nak kahwin. Lepas tu bila dia kira-kira, kita perlukan dalam 72 gram emas untuk kita kahwin. Maksudnya 72 gram dalam jangka masa 3 tahun, berapa kenaikan emas yang kita boleh dapat. Kan? So, jadi dia fokus pada nak simpan 72 gram tu lah. So jadi si lelaki ni simpan 1 gram, si perempuan simpan 1 gram, cukup sampai 3 tahun dia orang konsisten 1 gram, cukup 3 tahun, cukup 72 gram, terus kahwin. Kan? So jadi penyimpan emas ni dia akan konsisten beli untuk cukupkan gram. So jadi fokus dia adalah nak fokus pada matlamat. So jadi penyimpan emas ni harga naik pun dia beli, bila harga turun dia beli lagi banyak sebab dia nak cukupkan gram emas. Matlamat ni boleh macam-macam. Ada ibu bapa dia akan target untuk matlamat pendidikan anak-anak. Ada ibu bapa dia target nak orang panggil bersara. Yang mana ada bekerja kan, target simpan emas ni untuk bersara. So jadi tuan-tuan dan puan nak jadi penyimpan emas yang baik, perlu ada matlamat dan matlamat tu perlu jelas. Okey. Kenapa saya letak gambar kucing yang tengah tidur ni? Sebab begini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dan puan jadi penyimpan emas,
tak perlu dah nak berjaga malam nak tengok ya Allah hari ni harga gap berapa. Ya Allah tunggu depan komputer tu kan harga gap berubah setiap 12 pukul 12 kan. Bersengkang mata tengok ya Allah hari ni harga gap berapa kan. Tak perlu. Kalau penyimpan emas dapat saja gaji beli emas. Dapat saja gaji beli emas. Dapat duit bonus asingkan kepada emas. Harga berapa pun tak kisah kan. Jadi kalau penyimpan emas dia akan jadi comel macam yang Kusir dengan Kidok sekarang ni. Okay ya. Okay right. Lepas tu kategori yang nombor 2. Kategori yang nombor 2 saya panggil sebagai pelabur emas. Okay. Pelabur emas ni tuan-tuan puan dia akan fokus kepada keuntungan ringgit. Dia akan fokus kepada RM. Yang macam penyimpan emas tadi dia fokus kepada gram. Pelabur emas ni dia akan fokus pada RM. So jadi sebab tu saya letak gambar kucing tengah bersemangat depan komputer tu kan. Kalau tuan-tuan puan nak jadi pelabur emas yang berjaya, tuan-tuan puan kena tahu bila nak kena beli dan juga bila nak kena jual. Ada 2 ilmu penting yang tuan-tuan puan nak tahu, iaitu ilmu fundamental pasal emas. Nombor 2 ilmu teknikal. Maksudnya kita kena kaji graf lah. Kaji graf tengok harga ada ke tidak faktor-faktor yang boleh naikkan harga emas kan. Perlu tahu benda ni. So jadi tapi tuan-tuan puan saya nak tekankan kat sini kalau nak jadi pelabur emas saya sangat sarankan beli emas fizikal yang lebih daripada 100 gram. Kalau kita beli emas bawah lagi daripada 100 gram, kita kategori penyimpan emas lagi. Kita belum sampai lagi tahap dia nak jadi pelabur emas. Kenapa saya cakap begini? Sebab tuan-tuan puan perlu tahu dan jelas bahawa bila kita simpan emas, bila kita beli emas ni dia ada susut nilai. Susut nilai ni bermaksud ialah perselisihan harga antara harga jual dan juga harga beli syarikat. Macam contoh di public gold, spread ialah percentage beza antara harga PG buy dan juga PG sell dan juga PG sell. So jadi emas ni tuan-tuan, spread dia lagi gram berat, lagi rendah susut nilai dia. Kan? So jadi kalau nak jadi pelabur emas yang berjaya, perlu beli sekurang-kurangnya 100 gram emas. Baru dapat. Okey, baik. Right. Lepas tu ini yang ketiga. Tuan-tuan puan, kalau dalam emas ni ada satu lagi kita panggil sebagai peniaga emas. Ataupun dalam seminar ni saya khusus kepada menjadi dealer-dealer PG, dealer-dealer public gold. Okay. Tuan-tuan puan perlu faham dealer-dealer public gold ni kami tak menjual emas. Yang menjual emas adalah public gold. Kami hanya merekomenkan public gold ni kepada orang lain. So jadi fokus dealer-dealer public gold ni dia adalah nak sebarkan ilmu-ilmu emas. Contoh macam saya gunakan platform Facebook, Twitter dan juga channel-channel Telegram saya untuk ceritakan pasal emas lah. Kebanyakan saya akan cerita pasal macam mana zakat emas, lepas tu macam mana nak orang panggil apa, beli emas waktu mana sesuai. Kalau ada duit sekian-sekian patut ke tidak beli emas kan. Okey. Lepas tu setiap kita rekomenkan kepada orang, public gold akan banyakkan commission kepada kita. Okey ya. Lepas tu kalau tuan-tuan perempuan buat betul-betul, hasil dia cukup-cukup seronok. Nanti itu kemudianlah. Kalau tuan-tuan perempuan, sebab tu tuan-tuan boleh tengok dealer-dealer PG saya letak gambar kucing duduk atas quote kan. Jadi kalau tuan-tuan perempuan kenal mana introducer public gold yang baik, so jadi dia comel macam kucing yang dekat atas meja tu atas kursi tu Okey, kalau dapat sesuatu daripada slide ni, tolong bagi love sikit, bagi love. Okey, alright.
Okey Miss Lu? Banyak love. Oh banyak love, banyak love. Okay, good. Ada orang tanya juga, boleh ke tidak Encik Haikal, saya nak kaut habis semua, saya nak jadi penyimpan emas, saya nak jadi pelabur emas, saya nak jadi peniaga emas. Jawapan saya boleh je tuan-puan, tak ada masalah pun. Yang penting kena kenal pasti posisi tuan perempuan, lepas tu dapatkan ilmu lebih ya. Okay, right. Okay, kita move on. Okay, baik. Kat sini saya nak share manfaat kita simpan emas. Okay. Salah satu faktor utama kebaikan bila kita simpan emas, ia sebenarnya mengelakkan diri kita daripada boros dan rasa berduit. Okay. Saya nak bagi contoh kenapa emas ni dapat nombor satu, Tuhan ni dia memang jadikan emas kepada kita dan untuk manusia tu suka kan. Aura emas tu memang bila manusia pegang dia akan lagi rasa seronok nak kumpul je. Dia pergi rasa nak kumpul dan lagi rasa nak kumpul kan. Okey. Antara orang panggil apa, bukti yang saya boleh bagikan kepada tuan-tuan, terutamanya kepada golongan-golongan Muslim. Kalau tuan-tuan pernah baca Quran, ada satu ayat, ini sebenarnya ayat peringatan daripada Allah SWT. Dia bagi amaran kepada sesiapa yang mengumpul harta dalam Quran tu tulis emas. Siapa yang mengumpul ni, kalau tidak bayar zakat, nanti Allah akan hantar orang panggil apa, bencana juga bala. So jadi memang sifat manusia tu dia suka kumpul kan. Okey. Dia berbeza dengan duit tuan-tuan. Duit ni dia memang mindset kita daripada kecil lagi memang dah diletakkan sebagai kalau duit belanja. Sebab ya tuan-tuan, daripada kita kecil lagi mak dan ayah kita ni dia akan pesan macam mak saya panggil saya bekal. Sebab saya hadap sulung, jadi mak saya panggil bekal. Bekal, ambil RM5. Duit belanja hari ni. Kalau ada lebih, simpan-simpanlah. So jadi, dia punya mindset tu daripada kecil lagi tu, orang panggil apa, kita kena belanja dulu, bila ada baki, barulah kita simpan. Lepas tu bila dah daripada kecil terdidik begitu, sebab tu bila orang yang dah bekerja, orang yang dah orang panggil apa, dah ada duit dapat bonus ke apa semua, dia fikir dia nak kena belanja dulu, dan ujung-ujung tu baru dia orang panggil apa, baru dia simpan. Okay, right. Okay. Lepas tu saya nak cakap kat sini tuan-puan, emas ni dia ada tempoh bertenang. Kan? Orang selalu cakap kata gila-gila ni kemas aja sembang, emas ni elok daripada boros. Boros kat mana tu sebenarnya? Okey, saya bagi contoh tuan-tuan. Emas ni dia bagi satu tempoh bertenang. Sebab apa tempoh bertenang? Misal kata tuan-tuan ada emas fizikal. Tuan-tuan ada emas fizikal, tiba-tiba rasa tengok, ya Allah, Shopee ada buat promo TV baru kan? Ada promo TV baru. Tuan-tuan fikir ya Allah, aku ada duit emas ni nak beli. Tapi sebabkan tuan-tuan perempuan perlu jual emas tu baru dia dapat tunai, dan juga perlu orang panggil apa, tak apa, kena pergi Ar-Rahnu dulu baru nak dapat ni. Betul, lama-lama kelamaan tu macam tak apa lah, aku pakai TV besar aku dah okey lah kan. So jadi sebabkan kesusahan kita nak menyimpan emas, kita nak orang apa, nak tunaikan emas tu, dia buatkan kita tempoh bertenang. Dia akan buatkan kita fikir balik, penting ke tidak sebenarnya nak beli TV baru ni kan. Dia berbeza kalau kita ada duit dalam cash, dalam bank kita kan. Nampak aja ada sale, terus je beli. Tak ada masalah pun. Okay, saya nak share satu
dokumentari yang saya tengok di Netflix baru-baru ni, iaitu dokumentari tu nama dia Social Dilemma. Kalau tuan-tuan puan nak tahu, sekarang setiap media sosial dia dah upgrade, dia dah pandai menganalisa tuan-tuan dan perempuan, macam mana tuan-tuan perempuan sebenarnya. Tuan-tuan perempuan suka kasut jenis apa, tuan-tuan perempuan suka pergi mana, kan. Kalau contoh tuan-tuan perempuan tulis dekat WhatsApp kepada suami, yang jom kita pergi ke Langkawi. Tak sampai seminit buka Facebook terus pula homestay Langkawi kan. Siapa pernah ada experience macam ni? Kalau ada experience tolong tulis, tolong bagi love kat bawah. Ya betul betul. Memang kita hidup dalam sosial sekarang ni, orang panggil apa, privacy kita tu dah tidak, orang panggil apa, tidak lagi dilindungi. So, jadi apa yang kita perlu buat, memang tuan-tuan ada satu orang panggil apa, research dia cakap kat sini, memang susah nak simpan. Kalau siapa yang ada cash ke semua ni, memang dia tendensi dia nak boros tu memang cukup cepat. Sebab orang panggil apa, bayang kalau kita memang suka beli benda tu, tiba-tiba dah keluar iklan kat situ. Keluarlah iklan yang sale kan. So, jadi nak tak nak kita terus akan beli. So jadi kalau nak selamat dalam dunia sekarang, saya rasa simpan emas lah, itu yang paling terbaik lah. Sebab simpan emas, insya-Allah dapat rawat tabung bocor. Okay, right. Oh, dah 9 suku. Saya ambil masa sikit nak minum ayam. Okay. Saya nak letak kat sini salah satu manfaat yang kita boleh dapat kalau kita simpan emas, iaitu emas ni kita boleh jadikan sebagai emas kahwin. Siapa kenal artis dalam gambar ni? Kalau siapa kenal artis dalam gambar ni, tolong komen kat bawah. Tolong bagi nama jawapan dia siapa? Oh, M Nasir. Ya, betul. Ada aku bagi jawapan Awi. Legend ni. Allah lah. Ramli Sarip pun ada. Okay. Kalau tuan-tuan nak tahu, pada tahun 2000, M Nasir dia berkahwin dengan isteri dia nama Maria Musa. M Nasir ni dia menggunakan dinar sebagai mas kahwin, sebagai simbolik kegemilangan Islam. Sebab dulu zaman Rasulullah SAW kita gunakan dinar dan dirham sebagai mata wang. Jadi M Nasir ni pun bagilah. Waktu tu tahun 2000 dalam orang panggil apa, artikel tu dia tulis M Nasir ni hadiahkan 13 dinar pada isteri dia dengan nilai RM2,000. Okey. Tahun ini 2021, 21 tahun kemudian 13 dinar tu dah naik dia punya nilai dia sampai jadi RM14,417 tuan puan. Kalau kita dapat kira sebagai return of investment adalah 620%, ataupun kita boleh bagikan dengan setahun 29.5% setahun. Mengikut mentor kewangan saya, dia cakap kalau mana-mana pelaburan yang dapat bagi return lebih daripada 10%, ianya sangat-sangat baik. Okay. Kalau tuan-tuan perempuan gunakan emas sebagai mas kahwin, dia boleh jadikan sebagai aset keluarga. Sebab bila kita pegang mas kahwin, ianya lagi sentimental, kan? Takkanlah kita nak jual mas kahwin kita kan, okay tak?
Lepas tu kalau kita contoh keluarga dalam kewangan keluarga dalam keadaan sesak, kita boleh gunakan emas tu untuk dipajak gadai. Saya ada satu cerita daripada rakan gila saya. Masa dia kahwin, dia pun bagi emas, dinar emas kahwin kepada emas sebagai mas kahwin kepada isteri dia. Kemudian emas tu tuan-puan, masa isteri dia nak bersalin dia gunakan emas tu. Masa anak dia nak masuk sekolah dia gunakan emas tu. Masa anak dia nak masuk universiti dia gunakan emas tu. Silat-silat akhir bulan nanti cucu dia kahwin pun emas tu masih ada lagi tuan-puan. Sebab tu saya cakap sini ya, emas sebagai aset keluarga. Okay. Okay. Baik. Okay, saya nak bagi satu lagi tips, iaitu saya pernah ada satu sharing satu cerita. Ada orang dia simpan emas kemudian dia kahwin free. Kalau nak tolong bagi reaction love tu yang orang apa? Yang care. Okay, alright. Okay. Ini tips kepada wanita yang belum kahwin lah. Yang kalau dah nak kahwin tu nak kahwin lagi sekali tu pun pandai-pandai lah. Saya pun tak apa nak komen lah. Okay, baik. Ini cerita benar. Apa yang wanita ni buat ialah dia simpan emas sikit-sikit. Maksudnya bila orang tanya dia pasal apa dia kumpul emas, dia cakap dia nak guna emas sebab dia nak kahwin free. So jadi apa yang dia buat? Dia simpan emas sikit. Kemudian dia ada dalam sampai ke 50 gram. Kemudian masa dia nak kahwin tu, dia inform dekat pengantin lelaki, dia cakap saya nak mas kahwin dalam emas. Pengantin lelaki tu pun macam pelik lah. Dekat mana saya nak beli emas ni, nak beli emas kahwin. Lepas tu pengantin perempuan tu dengan senang hatinya, awak beli dengan saya lah. Saya ada simpan emas. So, jadi lelaki tu pun okey, tak ada masalah. Dia pun belilah emas tu daripada perempuan bakal isteri dia tu. Lepas tu bila perempuan tu dapat duit jualan emas tadi, dia pun gunakanlah tu untuk belanja kahwin, untuk siapkan makeup, siapkan bridesmaid dan sebagainya. Lepas tu pada hari perkahwinan dia lagi happy tuan-tuan sebab banyak-banyak hantaran ada emas yang disimpan sebelum ni. So jadi kan boleh cakap sebagai kahwin free dah tu. Kan nampak kan? Jadi emas ni bukan hanya sekadar kita beli harga rendah, kita jual pada harga tinggi, tapi kita boleh gunakan dalam bentuk-bentuk begini. Okay, right. Oh, sekarang dah ada hampir 356 orang. Okay, right. Untuk pengetahuan puan, slide saya dah nak habis dah. Kalau boleh kita minta share lagi banyak sikit. Kalau share lagi banyak sikit nanti Public Gold bagi orang panggil apa, lucky draw yang hebat-hebat sikit kot. Okay, baik. Kat sini saya nak cerita macam mana kenapa tuan-tuan perempuan perlu pilih Public Gold. Okay, tuan-tuan perempuan, di Public Gold ni harga kita boleh dikatakan murah, lepas tu mudah untuk kita beli dan juga mudah untuk kita jual dan juga telus. Kenapa saya cakap telus? Di website Public Gold sudah tertera harga Public Gold jual kepada kita dan juga harga Public Gold beli kepada kita. Okey, lepas tu di Public Gold makin berat emas, makin murah lah harga per gram dan juga susut nilai. Susut nilai di Public Gold ni sekitar 6% sehingga ke 9%. Okey, kalau tuan-tuan perempuan
nak tahu lebih pasal cara belian di public goal ni, boleh contact saya, nombor phone saya dekat bawah situ. Lepas tu juga kalau tuan-tuan perempuan ada introducer tuan-tuan, boleh contact mereka. Kalau mereka tak dapat jawapan, boleh contact saya. Pun tak ada masalah. Okey, baik. Right. Lepas tu saya nak upgrade kat sini, tunjuk kat sini, harga gap ni kita akan berubah setiap hari. Pada pukul 12.01 AM dia akan berubah. Pada masa yang sama, kalau let's say ada perubahan yang mendadak ataupun turun mendadak, dia akan berubah juga. Kita akan ikut. Lepas tu untuk belian outright purchase, yang ini harga dia akan berubah setiap 20 minit 24/7. Okey. Mudah dia kat mana tuan-puan? Misal kata tuan-tuan perempuan ni orang yang baik-baik kan. Pukul 4 pagi bangun tahajud, semayang taubat, semayang hajat. Lepas tu buka website Public Gold. Tengok-tengok, ya Allah, harga emas murah. Tuan-tuan boleh terus lock lah. Tak perlu tunggu branch Public Gold buka. Boleh beli online. Guna phone saja. Kan? Lepas tu misal kata perempuan dah beli emas, nampak mereka dah pegang, tunggu nak jual saja kan. Bangun pukul 4 pagi tengok harga emas tengah naik mendadak kan. Terus boleh lock harga nak jual. Lepas tu esok pagi datang bawa ke Public Gold emas tu, terus boleh dapat emas dalam masa 2 ke 3 hari bekerja. Tak ada masalah pun. Okey, baik. Lepas tu kenapa Public Gold? Public Gold satu-satunya syarikat di Malaysia ini yang disahkan oleh Sepatu Syariah oleh Money Advisors. So jadi sebagai orang Islam, kita tak ada sebarang keraguan-keraguan atau was-was lagi lah. Untuk pengetahuan semua, Money Advisor ni diketuai oleh Datuk Muhammad Bakar. Dia sekarang ni pun dia sebagai pengurusi Majlis Syariah di Bank Negara Malaysia dan juga pakar rujuk kewangan Islam. Saya pernah bergambar sekali sebelah Dr. Datuk Muhammad Bakar ni tuan-tuan. Dia memang orang yang cukup baik, orang yang cukup, orang panggil apa, aura dia tu sangat menyenangkan bagi kita. Okay. Alright, lepas tu Public Gold ni pun mudah sebab dianya banyak cawangan tuan-tuan perempuan. Kita so far dekat Malaysia ni kita ada hampir 18 cawangan di Malaysia. Lepas tu kita pun menjamin untuk beli semula emas-emas Public Gold. Emas-emas brand lain pun boleh, tak ada masalah. Yang penting nanti staff akan test dulu lah. Okey, kenapa saya cakap tuan-tuan perempuan kena beli emas daripada syarikat-syarikat yang reputasi tinggi. Ini saya nak share kisah yang pernah terjadi. Dulu ada satu syarikat ni, dia pun keluarkan emas yang untuk pelaburan dan juga simpanan lah. Emas dia emas tulen, emas 99, memang no issue. Cumanya syarikat tu dia menganjurkan skim cepat kaya. Okey, dia menganjurkan skim cepat kaya. Lepas tu pada satu masa dengan company pun lari lah, dengan founder pun entah ke mana apa semua, syarikat dia tiba-tiba ditutup. Okey. Impact dia kepada orang-orang yang pegang emas dia tu, walaupun emas tulen, emas yang betul, ianya tidak diterima untuk arahnu. Kalau orang nak beli emas dia pun, orang akan ambil dengan emas scrap. Emas scrap ni maksudnya emas yang memang lopek lah, orang cakap harga tak akan tinggi lah. Lepas tu pula nak arahnu pun kebanyakan arahnu tak akan terima. So jadi agak menyedihkan lah. Jadi tuan-tuan perlu penting juga lah untuk memilih emas yang brand-brand sebegini. Lepas tu, okay, emas Public Gold ni terus terang dia cakap tuan-tuan, sangat-sangat mudah nak buat arahnu. Terutama post arahnu. Post arahnu. Kalau tuan-tuan perempuan duduk jauh di mana-mana, nak tahu Public Gold ni baik, bagus tak bagus, cari mana cawangan terdekat post arahnu. Lepas tu pergi tanya kat staff dia, Public Gold ni scam ke betul? Ke tidak? Kan? Tengok nanti staff tu explain daripada serba-serbi dia akan explain. Sebab Public Gold pernah ada partnership dengan Pos Arahnu. So jadi tuan-tuan cukup mudah lah. Lepas tu dulu
Okay, public gold emas dia ada dua jenis. Satu yang local minted, lagi satu yang kita daripada Turki. Yang Turki tu dia akan macam ada dalam satu kad. Jadi salah satu kad tu pun mudah lah. Tak ada masalah, kita boleh tulis pergi je apa Saranu, kita tulis boleh dapatkan. Okay, alright. Okay, baik. Lepas tu untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, betapa tingginya reputasi Public Gold ni. Public Gold pernah joint venture dengan Istana Negara dan juga Pos Malaysia. Untuk pertabalan agung yang ke-14 iaitu previously Sultan Kedah, Sultan Abdul Halim, kita pernah keluarkan shilling emas edisi khas yang ditempa oleh Public Gold. Okey. Lepas tu untuk pertabalan agung ke-15 Sultan Muhammad pun kita keluarkan 1 gram edisi khas sebenar pertabalan yang di-Pertuan Agong ini. Jadi tuan-tuan puan, dalam Malaysia ni Public Gold saja syarikat yang dibenarkan letak muka agung dalam emas mereka. Okay. Jadi reputasi Public Gold ni saya boleh cakap, saya boleh jamin ianya memang reputasi tinggi. Tuan-tuan puan kalau nak beli, first time nak beli emas Public Gold, memang tak ada masalah lah. Okay. Alright. Siapa pernah ada edisi khas agung ni? Tolong bagi reaction love. Ini special edisi. Ini special edisi. Siapa yang pernah grab? Tengok ada banyak orang ada kata. Oh, ada? Ada. Ada. Love banyak tu. Love punya maksud ada kot. Ya, ini memang very limited edisi. Betul, ini very limited. Ini Yang dekat Ichiman yang saya dah kan besok? Tak. Pasti lah kena buka check tengok. Because I rasa ni sekarang tak keluar kot. Ni macam tak ramai orang rasa lah because ni is very limited edition. Ada nampak ada juga orang yang beli. Okay, bagus. Tak apalah, baru joy punya boleh beli edisi yang lain, tenang. Ya, betul. Okay, kalau tuan-tuan perempuan belum pernah beli lagi, jangan risau. Sebabkan reputasi Public Gold ni tinggi. Next time kalau Public Gold keluarkan lagi edisi khas sepenuh pertabalan agung ni, terus cepat-cepat kena grab. Kan? Saya pun secara peribadi saya ada lah satu koleksi untuk yang YDPA yang ke-15 ni. Okey, baik. Right. So kat sini saya nak share tuan-tuan puan strategi untuk simpanan emas tahun 2021 ni. Okey, antara ini sharing teknikal sikit lah. Okey, tapi simple je. Okey, untuk tahun 2021 ni kita ada beberapa faktor fundamental yang boleh menaikkan lagi harga emas. Yang pertama tentang pasal COVID-19. Kan kita tahu sekarang pun Malaysia pun kes pun dah makin tinggi. Lepas tu kita pun nanti nak kena ada PKP. So, jadi paling penting, paling tumpang utama dah sekarang ni adalah keberkesanan vaksin yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat ni lah. Okey, lepas tu benda ni penting sebab dia akan melibatkan tentang ekonomi dunia. Okey, right. Lepas tu juga kita ada peralihan kuasa Presiden United States iaitu daripada Trump kepada Joe Biden. Jadi kita pun nak kena tengok ke Joe Biden ni macam mana dia punya orang panggil apa, fan lapangan dia. Jadi benda-benda macam ni pun penting tak? Last but not least, kita ada perang dagang antara USA dan juga China. So jadi emas ni tuan-tuan untuk bahasa mudah dia lah. Bila mana keadaan kacau bilau, banyak uncertainty, harga emas insya-Allah naik. Memang akan naik. Sebagai saya bagi contoh,
bila kita COVID ni dah makin banyak kan, masa tengok masa March tu kita tengok trend harga emas ni naik sampai lah dia reach new high Oktober. Saya Oktober dia reach sampai new high. Bawahnya paras sampai tinggi sekali. So, jadi bila keadaan banyak uncertainty, ekonomi tak terbuka, kerajaan banyak tutup, orang pun tak tahu nak ke mana. Jadi harga emas memang banyak akan naik. Okay, so jadi strategi apa yang kita boleh buat tuan perempuan. Okay, alright. Saya cadangkan pada sini tuan perempuan. Yang pertama saya cadangkan tuan perempuan simpan secara konsisten. Simpan secara konsisten ni maksudnya tuan perempuan asingkan certain percentage daripada income tuan perempuan, simpan emas secara konsisten. Nak lagi mudah cadangan saya, buat terus auto debit kepada account gap kan. Maksudnya kita buat sending instruction. Contoh gaji 29 hari bulan. 29 hari bulan tu juga potong RM100 ke dalam account gap. Ataupun kita punya bajet kita RM500, potong terus masuk ke dalam account gap. Ataupun kalau tuan perempuan ada yang buat EPP, commit buat EPP tu. Sebab apa? Simpan secara konsisten ni tuan perempuan. Kita tak perlu nak tunggu harga emas yang terendah ataupun harga yang baik nak beli. Dia sebab dia ada dua, orang panggil apa, dua sebab sebagai begini. Kalau tuan perempuan tunggu nak beli harga emas masa rendah, tunggu tak sampai-sampai harga rendah. Tapi bila time harga dah rendah, dah turun, duit pun dah tak ada. So jadi mendengung je lah tengok kan. So jadi kalau memang ada duit, simpan secara konsisten. Itu tips yang pertama saya bagi ya. Asingkan berapa persentage daripada income tuan-tuan. Ingin saya nak jelaskan kat sini, saya nak ingatkan kepada semua orang agak, kita simpan emas jangan sampai kita terlemas. Jadi janganlah sampai simpan emas susu anak tak beli, janganlah simpan emas sampai nak bayar duit kereta pun tak boleh kan. Jadi simpan emas secara buatkan aktiviti tu untuk nak kita. Tapi kalau kita sebelum ni setiap bulan beli baju 3-4 pasang, beli kasut setiap minggu, itu saya rasa baik potong lah belanja boros-boros tu, beli emas. Okay. Lepas tu tips yang nombor 2 saya nak bagi, kalau tuan perempuan harga emas ni jatuh banyak daripada benchmark kita, saya cadangkan tuan perempuan tambah gram untuk kuratakan harga emas. Kan? Maksudnya tiba-tiba jatuh 30% ataupun jatuh kat 50 per gram kan. Banyaknya beli emas, gunakan duit itu beli emas yang lebih sikit. Kalau misalnya kata ada duit dia tabung haji ataupun duit yang lebih sikit, gunakan duit itu sikit untuk beli emas supaya kita dapat puratakan harga emas. Sebab ada orang dia tersilap. Dia nampak Allah harga emas jatuh, nak buat apa kan. Jadi kalau tuan perempuan faham slide saya yang sebelum ni, slide kucing yang comel tu, dia akan faham lah apa yang dia perlu buat kalau harga emas jatuh kan. Okey, lepas tu number 3. Saya boleh cakap kat sini tuan perempuan perlu banyak membaca buku pasal emas ataupun nak mudah terutama boleh hadir seminar FB Live di Public Gold. Ini pun cukup mudah lah. Untuk menambahkan ilmu pasal emas kita. Macam saya cakap tadi, bukan emas yang buatkan kita kaya tapi ilmu dia. Okay, faham lah? Okay, alright. Ini special lucky draw yang saya nak bagi sebabkan ini first timer saya buat FB Live. Okay, baik. Syarat dia mudah ya. Yang pertama, tuan-tuan perempuan share FB Live ni. Lepas tu tuan-tuan perempuan tulis 5 perkara baru yang tuan-tuan perempuan belajar daripada seminar emas saya ni. Lepas tu untuk mudahkan saya nak cari posting tuan-tuan perempuan, letakkan hashtag seminar Haikal Hisham untuk saya cari. Lepas tu pastikanlah akaun Facebook dan juga Twitter tuan-tuan perempuan public. Kalau set friends only, macam mana saya nak cari? Kan? Okey, lepas tu saya akan pilih 3 pemenang. 3 pemenang ni saya akan bagi RM100 account gap kepada 3 orang yang ni. Kalau dia tak ada lagi account gap, saya akan buka account gap untuk dia.
Kalau dia dah ada account gap pun tak ada masalah, dia akan bagi je RM100 pada account gap tersebut. Lepas tu pemenang saya akan umumkan pada 23 Januari JSB saya, iaitu Haikal Hisham. Okey, yang ni special lucky draw, maksudnya memang daripada saya sendiri. Saya pun alhamdulillah dapat rezeki Allah SWT bagi. So, jadi orang cakap kalau dapat rezeki banyak ni berkongsi tu dah lebih baik. Okey. Baik. Alright. So kita buka kepada question and answers. Okey, dah habis. Ya, so sekarang ada Q&A. Hashtag apa tadi ya? Hashtag. Hashtag apa? Seminar Haikal Hisham. Seminar Haikal Hisham. Salah. Dah huruf besar ke huruf kecil semua? Tarikh tu 23. Yang ni special lucky draw. Ya, ni special lucky draw from Encik Haikal Hisham. Ini special lucky draw from. Yes. So, tarik tutup. Maksud apa? Last bila boleh share. Itu kan 23 announce kan? 23 announce. Tamat dia 20 Januari. Dan ada one day before. So 11 malam. Yes. Banyak hari lagi. Okay, alright. Banyak hari lagi ya. Kepada kawan-kawan yang mana nampak pun minta dia tolong share sekali. Moga-moga ada manfaat ya. Boleh ajarkan cara auto debit untuk gap. Ini ya, anak ajar macam mana. Yang tu rasa yang macam nak buat yes, hashtag seminar Haikal Hisham. You nak share di Facebook sahaja ke nak sekali Twitter? Dua-dua lah. Dua-dua pun boleh. Saya maksudnya tuan-tuan kalau nak share di Twitter, kena copy link FB Live ni, lepas tu letak kat Twitter, lepas tu letak hashtag seminar Haikal Hisham. Okay? Macam cakap, lagi banyak tempat share, lagi high chance boleh dapat tu, because Encik Haikal dia akan pilih 3 pemenang daripada hashtag semua. So share dekat Facebook ke Twitter ke Telegram ke whatever platform lah, mana-mana boleh. Okay. Misal kita ambil soalan. Ya, ada apa soalan boleh tanya sekarang. So saya try baca soalan kat sini ya. Soalan daripada Adib Abbas. Macam mana nak istiqomah dalam menyimpan emas, cara yang terbaik? Okey, cara nak istiqomah menyimpan emas yang saya rasa penting sekali, kena letak matlamat. Lepas tu kena beli ikut pada kemampuan diri kita. Contoh kita mampu sebulan RM200 untuk komit. Jadi RM200 tu baikku terus kena beli emas. Tak ada kompromi dah. Lepas tu contoh, let's say kita dapat bonus. Ataupun kita dapat dividen ASB dan sebagainya, tak mengganggu simpanan kita. Gunakan duit tersebut, contoh separuh 50% daripada emas tu, terus beli 50% daripada duit tu terus beli emas. Macam saya baru-baru ni company saya pun ada bagi bonus. Saya tukarkanlah sikit daripada duit bonus saya tu kepada emas. So macam tu je, mudah lah. Let's see, ada apa soalan lagi. Nama-nama. Okey, boleh terang proses Ar-Rahnu. Okey. Proses Ar-Rahnu. Ini kena buka another Facebook live. Tapi saya untuk jawab macam mana nak terang pasal Ar-Rahnu, saya bagi basic. Basic maksudnya secara asas lah. Okey. Ar-Rahnu ni tuan-tuan perlu faham, ianya tempat untuk kita
meminjam duit daripada Rahnu tersebut. Okey ya, meminjam. Okey. Misal kata tuan-tuan perempuan ada emas. Nilai dia RM1,000. Nilai dia RM1,000. Jadi tuan-tuan perempuan kalau bawa pergi ke Rahnu, Rahnu akan bagi pinjaman 70%. Saya bagi contoh 70%. Sebab ada Rahnu akan bagi 90%, ada Rahnu akan bagi 85%. So jadi bergantung. Tuan-tuan kena check dulu. So jadi dia akan bagi 70% pinjaman. So jadi dia akan bagi, maksudnya daripada RM1,000 tu RM700 dia akan bagi kepada tuan-tuan dan perempuan. Emas dia akan tolong simpankan. Okey. Kemudian dia akan bagi masa kepada tuan-tuan dan perempuan. Dalam tempoh 3 ke 6 bulan untuk tuan-tuan perempuan tebus semula emas tersebut. Okey. Bila mana tuan-tuan perempuan simpan emas 1 bulan di Rahnu akan kenakan charge upah simpan. So jadi kalau tuan-tuan perempuan simpan selama 6 bulan, so jadi ada upah simpan darab dengan 6, lepas tu campur dengan pinjaman tuan-tuan perempuan RM700 ni, bayar langsam tu barulah boleh dapat emas semula. Okey. Misal kata tak mampu bayar ataupun misal kata orang panggil apa, masa macam tak mau tebus balik Rahnu dia akan lelongkan emas tuan-tuan dan perempuan. Kemudian misal kata jualan lelongan tu melebihi daripada pinjaman tuan-tuan dan perempuan termasuk upah simpan tu, Rahnu akan bagi balik duit kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalau kurang, tuan-tuan perempuan perlu top up semula. Okey. Saya bagi beberapa tips sebelum nak buat Rahnu. Yang pertama sekali, kena faham apa tujuan kita nak buat Rahnu. Okay. Tak boleh dia saja nak pergi sebab kalau kita tak bijak, kita akan kena pijak. Itu tagline saya. Kalau kita tak bijak, kita kena pijak. So, jadi tuan-tuan perempuan perlu tanya diri tuan-tuan perempuan, aku nak pergi Rahnu ni untuk apa? Aku nak dapat pinjaman ni untuk apa? Okey, lepas tu tuan-tuan perempuan perlu tanya Rahnu tersebut, emas jenis apa yang diterima oleh Rahnu. Sebab polisi Rahnu ni dia berbeza-beza. Ada Rahnu dia akan terima emas brand sekian-sekian, ada Rahnu dia akan tak terima emas sekian-sekian. Okey, lepas tu perlu tanya pula berapa jumlah pinjaman yang boleh diberikan oleh mereka. Lepas tu tanya juga berapa upah simpan. Lepas tu kalau tak bayar kena macam mana. Lepas tu nak bayar pula macam mana. Tanya soalan tu habis-habis dulu, lepas tu barulah buat keputusan pergi ke Rahnu. Okey, saya nak share salah satu kefahaman orang panggil apa yang salah bagi orang dalam masyarakat Malaysia ni. Dia rasa nak sempat simpan emas ni dekat Rahnu. Sebenarnya kalau kita simpan emas dekat Rahnu tu dia macam salah purpose lah. Sebab Rahnu tu main purpose dia adalah untuk memberi pinjaman kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey, right. Oh, banyak soalan ni. Ada lagi soalan? Rasa ada banyak lagi. Okay. I rasa ada, because I tengok ada some guys nak tahu malam promosi untuk malam dealership malam ni. I think I cakap dulu. Promosi dulu. Okay. You guys, so if let's say you guys still ada apa-apa soalan, boleh continue comment. Because I takut nanti you guys tak cukup masa pergi bagi tahu. Okay. Kalau ada apa-apa soalan pun boleh tanya saya dekat Twitter ataupun dekat Facebook ataupun tweet ke WhatsApp saya. I rasa 1.5 jam untuk Encik Haikal present tak cukup, ini kena 1 hari baru cukup. Okay. Because I tengok ada actually ada banyak soalan lah. Tak apalah, nanti I cari. I rasa ada banyak orang nak tengok handsome guy buat. Okay, right. Okay, kejap. So I try bagi tahu yang apa dealership promosi malam ni dulu. Okay, so you guys got any questions, you boleh continue comment. Tunggu I kejap, I share screenshot. So I nak bagi you guys ada masa sikit boleh pergi close. Kejap. Okay, I sekejap aja I cakap promosi untuk malam ni for dealership lah. Okay. So nanti you guys ada
nak apa ada customer tu atau downline semua nak upgrade tu boleh ambil promosi malam ni. So for tonight punya promo dealership is I buat gap lah. So gap for 7k is upgrade normal dealer. Yeah, so I ada remark sekejap lah. So untuk for nak upgrade dealer kena purchase real card. Okay. 7k gap dengan real card. Untuk normal dealer. So untuk priority dealer is 14k gap tambah real card 200 juga. So kalau for real card tu dekat site tu remark lah you nak upgrade is normal dealer ataupun priority dealer. Okay. So boleh tambah lah depan is BWM STB lah. Then belakang remark tambah nak upgrade normal dealer ataupun priority dealer. Okay, boleh jelaskan? I tak nampak I sendiri. Okay. Okay kan? Okay, so I punya promosi short and sweet. So unless nanti ada yang miss out punya, boleh tanya I balik. Okay, so I balik Q&A question. Ke guys nak lucky draw dulu. Lucky draw dulu kot. Lucky draw dulu kot. Okay, so for dealership promo dah clear kan nanti. Okay, I tukar my banner. I tukar banner side dekat bawah. This is for the dealership promo for tonight. Okay, so IP 3 lucky draw first lah. So we go to dua Q&A, then kita continue balik untuk lucky draw. Boleh kan? Boleh kan? So IP 3 lucky draw first so. Then kita balik Q&A. So Hicam you boleh tengok lah you. Because terlalu banyak soalan. So I rasa tak sempat nak answer semua. Maybe boleh pilih yang macam soalan yang maybe you rasa lah yang most common sikit ke orang rasa nak tahu banyak sikit juga. You boleh pilih two question. Okay lah, next time. Yes. So for now I akan go kejap. Tunggu I nak share screen. Okay, so sekarang we go for lucky draw first. Ni lucky draw is for I punya side lah. Encik Haikal punya side punya lucky draw, they are still going on until 22. Jangan confuse lah guys. Yang I punya lucky draw is tonight punya, for tonight only. Okay, for tonight only. Wait, I nak share. Nampakkan. Okay, so I will do 3 like first. Banyak kegunaan. You guys boleh guna kad Phonen X collection to simpan you guys punya emas. Yes. Okay. Apa saya sorry ya. I lupa admin. Okay, so for sorry ya dekat komen tu. Okay, dah ada admin. 7k is for dealer, normal dealers. 14k is for PD. Okay. Okay, so I will start for our first lucky draw winner. So for lucky draw winner nanti screenshot and then I cari I. Later I will show again my phone number lah. If let's say you guys nanti tak nampak I punya phone number, you guys boleh scroll balik the video nanti I punya phone number. Okay. For lucky draw winner, ingat you guys screenshot and then my PMI lah. PMI dengan bagi I you guys punya nama, picture code and then nak collect your lucky draw hadiah dekat branch mana. Okay. Okay, so we start for our first lucky draw winner. Muhammad Naim. So tanya untuk Muhammad Naim. Yes, tanya. Yeah, so for lucky draw winner untuk Facebook Live is my PMI. Okay, my PMI. Ada apa lain? Tak apa, dia screenshot dia mai cari I. Okay? Tak screenshot tak ada. Okay ya? My screenshot dia mai cari I. Okay, I pin again my phone number lah. Okay.
Okay, so tanya for Muhammad Naim for our tonight first lucky draw winner. Dapat kad folder maksud dia nak apa? Beli banyak emas lah. Beli banyak emas untuk buat koleksi dia sendiri. Terang. Okay. So I will go for 3 lucky draw hadiah and then we continue with 2 Q&A. Okay, so ada apa-apa soalan boleh komen juga. Kita akan pilih dua question untuk jawab. Okay. Promosi malam ni normal dealer is 7k gap tambah berkat RM200 lah. Untuk normal dealer lah. Untuk priority dealer is 14k gap tambah berkat RM200 juga. Yes. Okay, so we stop for our second lucky draw winner. Wow, girls. Cik Hatimi binti Mudin. Ayuh, lagu hilangan cepat. Yes, Cik Hatimi binti Mudin. So, tanya. Ingat screenshot then mai cari I. Number I dekat bawah. Cari Miss Loang untuk nak claim lucky draw punya hadiah cari I. Okay. Kalau nak apa soalan-soalan nak tahu boleh PM terus Ija Haikal pun boleh. Dia punya phone number dekat belakang I. Yes. Okay. So tanya untuk our second lucky draw winner. Ingat my PM I lah. Yang PM I tu bagi tahu you punya nama, PJ code and then branch mana you nak collect. Okay. Yeah. So one more lucky draw to go. Ada lagi 2 big hadiah lah. So after this lucky draw, kita akan balik for Q&A question. I rasa ada ramai orang tunggu Q&A session ni juga. Wah, soalannya banyaknya memang. Tak ada dapat pilih nak jawab soalan. Saya pun tengah cari lagi. Too many question, too many soalan. Tu soalan lah. Boleh pilih 2 soalan yang nak jawab because terlalu banyak kan tak sempat kita nak explain semua untuk malam ni. Ya, maybe untuk next Facebook live kita boleh. I rasa Q&A session ni macam hot very hot. Oh, okay. Yes, and then Haika dia pun ada pin jugalah dia punya Telegram punya channel. Then actually dekat Telegram channel pun ada many information juga. I pun dah ada tengok tadi dia sangat jelas lah actually pun macam every details pun sangat jelas dekat Telegram channel tu. You guys boleh join Telegram channel Haika punya Telegram channel, okay? Okay. Ada soalan ni? Dah. Okay, last. Ada soalan. Yes. Daripada Encik Azhar. Yes. Tanya, ingat my screenshot dapat cari I. Okay. PMI for lucky draw winner and then bagi tahu you punya name PJ code ke atau IC ke and then which branch you nak collect. Okay, congrats. So later after 2 Q&A question, kita akan continue for our last grand lucky draw hadiah for tonight. Okay? Yes, okay. So Q&A question. Okay. Dapat nak answer which 2 question? Okay, ada soalan ni. Encik Haikal, dengan menularnya wabak COVID di seluruh negara masa kini, adakah pelabur masih percaya dengan naik turun emas? Ianya bergantung kepada faktor apa? Boleh jelaskan ke tidak? Okey. COVID ni tuan-puan, dia satu yang banyak uncertainty. Banyak ketidaktentuan dalam ekonomi sekarang. Kita boleh tengok tak pernah kita kena duduk rumah. Jadi COVID ni still orang panggil uncertainties. Walaupun kita dah ada beberapa company yang ada vaksin, keberkesanan vaksin tu pun tidak lagi tahu orang panggil dia punya effectiveness. So jadi
apa kaitan pula dengan emas? Okey. Macam saya cakap tadi awal emas ni kebanyakan pelabur dia akan beralih kepada emas apabila dia nampak tidak ketentuan dalam market. So jadi apa-apa berlaku news yang orang panggil apa melibatkan uncertainty apa semua, memang harga emas akan naik melonjak ataupun harga emas akan menurun banyak. Okey. Macam contoh saya boleh bagi bila mana company Pfizer yang dicakap vaksin dia dah boleh dikeluarkan, harga emas turun kau-kaunya hari tu. Okey. Lepas tu pula tu COVID yang pertama. Lepas tu kita kena tengok juga sebab orang panggil apa polisi-polisi negara. Sebab polisi-polisi negara ni tuan-puan, kerajaan-kerajaan ni untuk dia nak orang panggil apa naikkan balik mata wang dia ataupun nak bagi stimulus package kepada rakyat-rakyat dia. So jadi dia terpaksa print duit. So jadi kita panggil ada punya term dia lah. Saya pun banyak sikit-sikit je dia lah. Orang panggil fiscal stimulus. So jadi fiscal stimulus ni pun untuk short term ianya baik, bagus. Tapi kalau untuk long term dia akan mengakibatkan kenaikan inflasi. Okey. Saya terus terang saya beritahu saya bukanlah pakar pasal kewangan ataupun pakar pasal emas ni kan. Kalau tuan-tuan dan puan nak belajar banyak pasal emas dan juga teknikal semua ni, boleh cari mentor saya iaitu Encik Syukur Hashim. Tuan-tuan dan puan tulis saja dekat Facebook Syukur Hashim. Kemudian dekat situ tuan-tuan dan puan boleh belajar banyak daripada dia. Dia adalah maha guru emas dalam satu Malaysia ni. Okey. Okay. So ada lagi soalan? Second, rasa tadi atas ada banyak. boleh scroll balik komen atas. Buat perbandingan harga. Guys, ada apa soalan? Last soalan. Ada kak? So if let's say you guys still got any question ke or small question, big question, boleh still comment dekat bawah. Ke you nak ambil soalan yang paling latest, harga emas PG sama atau beza dengan harga emas dunia? Wow, ini kena sekali banyak. Ke you want this question? Itu lah soalan tu lah. Beza emas, harga emas public gold dengan gold dunia. Boleh juga. Ya, baik. Dia begini. Yang tuan-tuan perempuan nampak harga di website public gold, itu ialah harga emas yang sudah diminta, sudah di-manufacture dan juga sudah orang panggil apa include cost nak bayar gaji staff, cost nak bayar promotion dan juga cost logistik. Kalau tuan-tuan perempuan nak tahu harga emas mentah ataupun harga emas dunia, kita panggil sebagai spot gold. Tuan-tuan perempuan boleh pergi ke website www.goldprice.org. Yang itu harga emas spot gold lah. Untuk kita orang panggil apa untuk tengok sebagai reference pun boleh. Dekat situ tuan-tuan puan pun boleh tengok sejarah-sejarah harga emas sepanjang 20 tahun yang lepas. Pun boleh kita tukarkan kepada currency ringgit. Misal kata contoh duduk Jepun, nak tengok dalam yen, JPY, tak ada masalah. Dekat situ pun boleh. Okay. Ada rasa yang ni kita hanya boleh roughly cakap saja because actually macam
compare lah, even kedai emas biasa, setiap kedai emas dia punya harga pun actually pun tak sama. So macam sometimes macam harga upah ke, processing ke semua, actually setiap kedai pun tak sama lah. Macam yang tu gold price dunia tu, yang tu untuk macam yang gold price yang macam yang paling first hand lah, yang tu tak buat apa-apa benda lagi. Macam kita beli apa cincin ke rantai semua pun, yang tu biasa kedai emas ada just tu apa yang I cakap punya lah, upah lah, untuk upah fees lah. Mostly lah. So yang tu harga emas ni actually memang tak boleh tak boleh fix lah punya. Macam setiap kedai emas pun harga mereka pun tak sama. Kalau macam nak compare, kita kena pergi buat research sendiri lah. Macam I pun tak tahu kedai emas lain mereka jual harga apa. Kalau I nak tahu, I pun kena pergi buat research. Yes. Okay, I think yang question ni kita try our best lah untuk for answer lah, okay? Ya. Ada soalan ni? I tengok ada apa nak daftar lagi. Yes, kalau macam you guys still got any question yang tak faham sangat, boleh PM Handsome juga. Yes, boleh direct PM juga. Oh, ada soalan. Adakah kita boleh tengok emas tu? Tak tengok emas tu. Daripada Muhammad Hafiz. Oh, nak tengok emas I tak ada emas. Bos ada. I sekarang tak ada emas tak. Okay, so wait, okay, I go for last two lucky draw. So bagi Encik Haikal cari emas. I done for my last two lucky draw. So sementara tu Encik Haikal dia cari emas sekejap. Nanti show. Okay, boleh. Bagi dia sikit-sikit masa cari tengok ada emas to show you guys. I sekarang tak ada emas lah. Dalam poket ada orang komen cakap dalam poket ada. Okay, so while tunggu I do lucky draw a while, okay? Kita jangan waste masa. Yeah, so lucky draw now is gold pen drive. Okay lah, gold bulan pen drive. Siapa nak dapat pen drive? Pen drive pun boleh simpan ilmu yang banyak, okay? Wow, okay. Encik Haikal pun ada komen dekat comment site. Boleh search tips emas. Tip emas Haikal Hisham. Wow. Fantastic. Kan? Sayang tu link. Maybe yang tadi tu dia nak tengok emas yang sekarang tu yang betul tu. Dia tak nak tengok gambar kot. Oh. Yalah, kalau let's say you guys nak tengok macam how our Papi Go punya gold bar punya design, boleh jugalah tengok dekat web page kita lah. Maybe mungkin nak Encik Haikal show tengok ke ada emas macam mana. Saya tunjuk sikit-sikit je lah ya. Yalah, boleh. Okay. Ni emas kita stay for last. Ini emas yang agung, tadi, limited edition. Yang tadi limited edition tu. Nampak? Yang kena buat macam ni. Dia ada reflect sikit tak? Oh. Nampak? Yang tu emas. Nampak. So ini emas yang limited edition yang dikeluarkan oleh Public Gold. Kita berkolaborasi dengan Pos Malaysia. So kalau tuan-tuan boleh tengok dekat sini belakang, dia ada tu Pos Malaysia and Public Gold. Yes, yang ni is limited edition. Limited edition yang tadi show dekat PowerPoint tu, yang one set tu. Yes, it's limited edition. Okay, so I stop for this lucky draw winner first So okay. I bagi Encik Haikal cari tengok ada emas lain tak. Okay. Muhammad Ismail. Yes. Horn grades. Ingat screenshot dan my PMI ya. Tanya for
our lucky draw winner for Gold Pen Drive, Muhammad Ismail bin Nasa. Okay. Congrats. Ingat-ingat my within dengan I ya. Then PM I you punya apa? Name, IC ke or PG code ke, and then which branch nak collect your lucky draw hadiah. So last hadiah is gold bullion betul lah. I jawab sikit soalan. Promo saya. Banyak promo dealer lah. Banyak tanya soalan kita promo dealer. Promo dealer for malam ni is Gap, okay? Actually setiap malam kita ada promo yang masing-masing tak sama lah. Kena buat tak sama, maka setiap hari pun sama. I tengok pun bosan, you tengok pun bosan kan. Kena everyday buat benda yang tak sama sikit lah. Kalau macam ada tengok beli emas 9165K lah. Yang tu I think is promosi for PG Jewel. PG Jewel you kena tunggu, kalau nak grab promosi PG Jewel kena tunggu sampai promosi PG Jewel keluar baru guys boleh grab. Kalau I buat malam ni tak ada PG Jewel, I buat is Gap. 7K Gap. Yang cukup 5K tu yang ni PG Jewel punya promosi tak sama. Okay. I'm promosi malam ni is 7K for normal dealer Gap So 14K is for variety dealer. Okay, so we start for our last lucky draw, okay? Saloma Ahmad. Tahniah for our grand prize Saloma Ahmad. Ingat you screenshot and then my PMI. Okay. Screenshot and then my PMI. And then bagi atau your name, IC number, and then which branch nak collect your lucky draw prize. Okay. Yeah, so tahniah for everyone yang pemenang lucky draw, and then also thank you lah for you guys join tonight Facebook live. Okay. Yes. Jahaka ada emas nak show lagi ya? Ada kot. Tak ada. Bahaya. Okey lah. Dah bayar kan? Kalau tuan-tuan perempuan nak pegang emas yang betul, senang, pergi je branch yang terdekat. Ya tak. Tapi because maybe sekarang ada sedikit kesusahan lah because sekarang MCO. Yes, so MCO period kan. Tapi jangan risau, emas tu masih ada lagi. Even after MCO, masa MCO masih ada lagi. Tak payah risau, okay? So for sementara lah, kalau let's say you guys nak tengok macam mana the emas dalam bentuk macam mana ke, design macam mana ke, ataupun nak tengok 100 gram ke, dia besar macam mana ke, actually dekat website kita dia ada state gambar. Semua pun ada, yes. Ataupun join Telegram saya, dekat situ pun banyak orang mak dengan video. Dekat video boleh pergi search. Tadi saya channel apa? Tadi saya boleh. Tadi I pun ada share banyak kali lah yang Encik Haikal punya Telegram channel, because dekat channel tu for me lah I feel memang banyak information jugalah, and then pun detail pun clear sangat. Kalau macam betul tak faham lagi boleh juga direct PM. Ya. Yes, boleh buat JIT. Memang post jalan. Kalau post tak jalan kantoi semua. Ya, okay, tapi lagi. Ada lagi ke? Okey lah, I tengok. Dah, thank you lah. Nanti soalan ada ke? Apa? Tak ada kot rasa. Kira-kira nak jawab 2 jam pun tak boleh habis. Boleh next month boleh buat sekali lagi kan? Boleh. That's why I cakap banyak orang suka tukar tengah handsome. Thank you. Okay, kalau a bit nak bagi tahu, kalau macam nak buat JIT tu, JIT is post direct from branch punya. Bukan from branch, dari HQ. Dah, pening I. Okay ya, tak ada soalan lah. Okay, thank you guys for join tonight. So jangan lupa
Encik Haikal punya dia ada dia punya special lucky draw. Tahu, jangan lupa. Nanti orang lupa. Tak banyak orang join kesan. Nah. Tuan-tuan perempuan, saya ulang sekali lagi ya. Seminar saya, ya lucky draw daripada saya pun ada juga. Tuan-tuan perempuan share saja. Kalau contoh di Facebook, tuan-tuan perempuan share saja FB Live ni. Kemudian tulis 5 perkara yang tuan-tuan perempuan belajar daripada seminar saya ni. Lepas tu pastikan akaun tu public lah. Betul mudah saya cari kan. Kalau tak nanti tulis panjang-panjang tak ada siapa baca, tak guna juga. Lepas tu kalau contoh di Twitter, copy link FB Live, kemudian letak tweet lah, maksudnya hari ni saya belajar 5 perkara daripada FB Live Haikal. Tulis apa tu, copy link tulis tu. Supaya nanti kawan-kawan yang lain pun boleh belajar yang sama lah. Boleh. Thank you guys. Tadi I ada tengok apa GIT PGMO. I rasa sekarang PGMO punya urusan post quite smooth lah, takkan lama sangat. If let's say really lama sangat, you guys boleh PM kita, then kita help for checking lah. Or else I rasa kalau dekat PGMO dekat bawah ada macam live chat ke benda macam ni, you guys pun boleh direct live chat tengok dengan staff PGMO. But I feel for now PGMO punya proses dah banyak smooth lah. Dah tak ada masalah banyak. Okay, we try our best to answer you guys my question. If let's, I pun takut ada miss lah. But if let's say still ada answer, boleh PM Encik Haikal juga. If let's say lah ada macam info ke ilmu nak really betul-betul nak tahu punya, boleh PM. Okay, so jangan lupa I punya lucky draw dah end lah. So jangan lupa special lucky draw from Encik Haikal. Ingat kena hashtag tak hashtag dia tak dapat cari nanti habis. Okay, thank you guys. Thank you for tonight for lucky draw. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye.